lelaki India. Dulu dia rakyat Malaysia, kemudian dia jadi rakyat negara lain, negara barat, tapi dia balik kerja di Malaysia. Qadarullah. Dia tak nak jadi rakyat Malaysia, dia jadi rakyat negara luar. Lepas tu dia balik Malaysia kerja, sebab dihantar oleh syarikatnya balik ke Malaysia. Dia India. Dan saya jumpa dia di Coffee Bean. Dia ni bukan biasa-biasa tau, bukan calang-calang. Dia CEO sebuah syarikat antarabangsa yang ada pejabat di Eropah, di seluruh dunia. Hebat. Gaji dia ratus ribu lah. Memang dahsyat. Dan dia bila jumpa dengan saya, dia kata, saya adalah CEO sebuah syarikat, dan saya selama ini, saya lahir Hindu, tapi saya membesar sebagai ateis, tak percaya pada Tuhan. Okey, dan saya rasa saya tak perlukan Tuhan, sebab saya orang yang baik. Dan dia ceritalah kebaikan dia buat. Saya bagi derma, bantu sesiapa dan sebagainya. Saya tak buat jahat, saya tak minum arak, saya tak hisap rokok dan sebagainya. Saya baik. I don't need God in my life. Tapi dia kata, satu tempoh, bila mana dia tak tahu macam mana, dia kata dia ada orang kenalkan dia kepada Quran, dia baca Quran dan dia baca nama Allah. Dia kata, but now dia ni CEO, beribu staf bawah dia. Dia kata, but now I cannot even mention the name of Allah. Dan dia menangis. Dia kata, because when I mention the name of Allah, I feel so small. Bila saya sebut nama Allah, saya rasa diri saya sangat kecil. Dia tanya saya, why? Why do I feel so small? Tahu kenapa? Saya kata dengan dia, brother, walaupun dia usia 51, 52, saya panggil dia brother jugalah, biar dia nampak muda sikit. Saya kata, you know why? That's why bila kita solat sebagai orang Islam, kita takbir Allahu Akbar. Tahu kenapa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tahu tak apa yang Maha Besar? Maksudnya, you punya kedudukan tu tak sebesar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah you tak sebesar Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh selesaikan masalah kamu. Ego kamu jikalau tak ditundukkan, tak sehebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kesombongan itu adalah milik Allah, bukannya milik makhluk. Tak boleh nak berebut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pasti kamu akan tewas. Kamu akan pasti tewas. Dan sebab itu bila kamu sebut Allah, hati kamu rasa gemetar, hati kamu rasa takut, dan kamu merasa lemah. Walaupun kamu ni seorang yang kuat, seorang CEO, gaji beratus ribu. Dan itu apa yang sedang kamu alami, kerana kamu sedang mengalami kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, yes, I feel so small. Dia kata, bila dia cakap tu, bahasa tubuh badan dia pun, I feel so small. Pun macam tu. Dan Alhamdulillah, kita nampak tawaduk dia. Dia tak sombong dengan saya. Tapi dia kata, when I go back to my office, macam ni. Tapi when I talk to you, I feel so small. Bila saya jumpa dengan you, I feel so small. When I talk about Allah, I feel so small. Nampak ciri-ciri tawaduk. Dan waktu itu, bila sebab saya dah belajar semua ni dan saya ajar, saya nampak ciri-ciri orang yang akan dapat hidayah. Tawaduk, ikhlas. Saya tak nampak keikhlasan, tapi dengan dia sanggup datang jumpa saya, ada keikhlasan. Dengan dia sanggup merendahkan diri, ada sifat tawaduk. Dan Alhamdulillah dia masuk Islam. 3 kali jumpa. Dan dia masuk Islam, Alhamdulillah. Bukan, sekali lagi, bila saya sebut, saya kongsikan pengalaman ada orang memeluk Islam, saya harap para jemaah di sini jangan tengok, oh hebat dia, ramai masuk Islam. Dah. Yang kena nak tengok ialah kehebatan Allah yang dimanifestasikan, itu je. Bukan saya hebat. Allah juga boleh menyebabkan orang lain masuk Islam. Asbabnya tuan-tuan dan puan-puan kan? Bukan saya yang hebat, Allah hebat. Kita sebut hadza min fadli rabbih, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tengok, kalau kawan kita ni cukup sombong, dan biasanya orang sombong ni, sebab itu seterusnya ialah jangan mulakan dengan orang yang kaya dulu. Sebab bila orang kaya susah. Tahu kenapa susah? Sebab dia fikir, hayya, lu tengok watara sembahyang pun orang kaya. Lu tengok lu sembahyang tengok, apa lu ada? Dia ada kesombongan. Orang macam ni,
cakaplah apa pun, dia tak akan dengar. Sebab dia telah membina satu benteng di depan bahawa dialah yang paling betul. Kerana apa? Kerana dia berjaya dalam bisnes, dia kaya. Maksudnya, apa yang dia cakap, apa yang dia fikir, itu adalah betul. Dan apa yang orang lain cakap adalah salah. Dia ada kesombongan kat situ. Tapi mulakan, tuan-tuan dan puan-puan tengok, betul tak Abu Sufyan ditanya oleh Herakles, Maharaja Rom, siapakah pengikut kepada Nabi baru yang kamu kata tu? Maka Abu Sufyan, walaupun waktu tu belum Islam, dia kata pengikutnya adalah orang-orang yang miskin. Apa tanda dia? Sebab bila orang miskin, sebab itu Nabi sebut orang yang paling teruk di sisi Allah ialah orang tua yang berzina dengan orang miskin yang sombong. Sebab bila miskin, you have no right untuk sombong. You nak sombong buat apa? Apa yang kamu nak sombong? Sebab bila miskin, dia akan lebih tawaduk. Sebab dia tak boleh nak bangga apa dengan harta dia.